Assalamualaikum dan kembali lagi ke Izzat Review. So, hari ni Izzat nak membahas sedikit tentang episod ke-13 Ultraman Decker. Ya, Izzat tahu walaupun ini adalah episod recap, tapi bagi Izzat ini antara episod recap yang bagi Izzat paling best lah. Sebab walaupun dia episod recap, tapi kita tak terasa tahu recap dia. So, hari ni Izzat nak bahas sikit lah pasal Ultraman Decker episod yang ke-13 ni. Tapi macam biasalah, sebelum kita mula bahas tu, kita ke intro dulu, okay? Ultraman Decker episod ke-11 ni basically mengisahkan tentang pasukan guard select yang baru yang dianggotai oleh Tejumura Hoshi, Kazaki Sawa, Asumi, Rimon dan juga Ichika. Ini telah pun berjumpa dengan seorang lagi ahli guard select yang lama, iaitu Maruru. Tapi pertemuan trio kita dengan Maruru tu tak dimulakan dengan baik lah. Sebab tu mereka bertemu dengan Maruru ni, mereka bertemu dalam keadaan SDC tu telah pun secara tidak sengaja telah pun mengalami gangguan elektrik dan menyebabkan lampu terpadam. Akulah salah faham kerana mereka ingatkan Maruru tu adalah seekor raksasa. Maruru yang dah bertemu dengan trio kita ni tadi pun merosting lah mereka ni. Dia kata Ryumon ni perangai dia macam cyborg, Ichika ni macam bom yang hidup, dan juga Asumi tu diibaratkan macam zombie yang hidup ya. Apa yang berlaku selepas tu adalah trio kita ni cubalah untuk membantu Maruru ni untuk memperbaiki guard select waktu tu. Dan secara tak sengaja Asumi dengan Maruru ni telah pun terperangkap dekat satu bilik dan berlakunya bocoran gas. Mereka berdua hampir matilah pada ketika itu. Tapi nasib baik mereka bertiga ni berjaya bekerjasama dan mereka dapatlah menyelamatkan Asumi dan juga Maruru ni tadi. Yang menarik lagi dekat episod kali ni adalah kita akhirnya telah pun diperjelaskan lah yang cerita Ultraman Decker ni tak samalah dengan Ultraman Z. Kalau dekat Ultraman Z dulu, Z telah pun menerangkan pada Haruki bahawa holder medal dia tu dibuat daripada bahan yang tak dapat dilihat oleh manusia biasa. Jadi manusia tak akan dapat tengok lah holder tu. Tapi berbeza pula dengan Ultraman Decker ni, di mana kad holder milik Asumi tu masih boleh dilihat oleh manusia. Dan Asumi pun menggunakanlah helah untuk menipu orang untuk menyembunyikan identiti dia sebagai Ultraman Decker. Itu dengan cara macam mana? Iaitu dengan cara dia menyatakan bahawa kad holder dia tu sebenarnya adalah tempat untuk dia meletak plaster dan sebagainya. Dan mereka semua percayalah tentang benda tu. Dan Asumi secara tak sengaja pun telah pun tertinggalkan kad holder tu dekat luar sewaktu Ichika meminta plaster daripada dia. Dekat episod ni pun kita dapat tengok lah yang Maruru pun dah menjadi salah seorang orang yang tahu mengenai identiti Kanata ni sebagai Ultraman Decker. Sebab Kanata ni secara tak sengaja telah pun terikut-ikut dengan percakapan Maruru tu yang bercakap tentang rahsia. Secara spontannya telah pun beritahukan rahsia dia waktu tu. Episod pun ditutup dengan guard select sekali lagi mengalami bekalan elektrik. So itulah dia ya, Ultraman Decker episod ke-13. Walaupun episod ke-13 ni adalah episod recap, tapi dia bukanlah recap yang biasa-biasa tau. Sebab recap yang biasa, dia orang kata sering menunjukkan footage daripada episod-episod terdahulu. Tapi berbeza lah untuk episod 13 ni. Biasanya episod recap berlaku dekat episod 13 ni, biasanya dia akan ada alur cerita yang tersendiri. Macam Ultraman Z, Haruki dengan Kanegon bertemu. Ultraman Trigger, dia bawa macam elemen detektif, penyiasatan dan sangat penuh dengan referensi daripada filem-filem detektif apa semua kan. Tapi untuk episod kali ni, bagi Z, walaupun dia episod recap, tapi dia ada jalan cerita yang tersendiri tau. Dan dia orang punya lakonan tu seolah-olah membuatkan macam episod ni bukanlah episod recap, tapi rasa macam episod canon. Walaupun dia adalah juga letak footage lama apa semua tu, tapi itu sangatlah orang kata sekejap. Sangat sekejap dan sangat sikit kalau nak comparekan dengan Trigger dengan Z yang banyak meletakkan footage daripada episod sebelum tu. Izzat boleh cakap satu lagi pasal Ultraman Decker ni adalah dia orang punya episod recap tu bukanlah episod recap yang hanya sekadar recap semata-mata. Dia orang punya episod recap ni kalau kita tak tengok, kita tak akan dapat hint yang bakal ditinggalkan lah dekat dalam episod tersebut. Even Terra Facer tu pun membuat kemunculan atau dekat dalam episod recap juga. Dekat dalam ni pun sama. Apa yang Zat boleh cakap kat episod recap Ultraman Decker ni bukanlah episod recap biasa, tapi dia ada informasi yang dia nak sampaikan dekat situ. Kalau kita habis bahas Ultraman Decker episod ke-13 tu, Izzat takkan tamat kalau video dia kat sini aja. Sebab sebenarnya Izzat nak bahas benda lain lagi, iaitu Izzat nak bahas pasal scan majalah terbaru Ultraman Decker untuk episod di bulan Oktober ni. Jadi mesti korang nak tahu apa je kan majalah dan apa je yang akan berlakukan dekat episod kedepannya. Nak tahu apa dia? Jom kita saksikan. Scan majalah Ultraman Decker yang pertama menunjukkan Ultraman Decker dalam bentuk dia yang terbarulah, iaitu final form dia, iaitu yang dipanggil sebagai Ultraman Decker Dynamic Type. Dan dekat bawah tu pula kita boleh nampaklah yang Asumi ni sedang memegang Ultra Dimension Ultraman Decker Dynamic Type. Sedikit origin mengenai Ultraman Decker Dynamic Type. Ultraman Decker Dynamic Type ni lahir daripada sifat Asumi yang tidak mahu berputus asa. Dan disebabkan sifat dia yang tak berputus asa tu, dia telah pun mendapatkan Ultra Dimension Card yang terbaru. Dan Asumi akan menyebutkan perkataan Gosh Beyond Dynamic Decker, dan dia pun akan berubahlah menjadi Ultraman Decker Dynamic Type.
kita semua memang dah cukup familiar lah, terutama sekali untuk cerita Ultraman era New Generation ya. Setiap Ultraman tu orang kata mesti akan ada lebih daripada 3 form. Macam Ultraman Trigger kita ada Glitter Trigger Eternity, Ultraman Z kita ada Delta Rise Claw, Ultraman Decker pula kita ada Ultraman Decker Dynamic Type. Saya tak sukalah dengan Ultraman Decker Dynamic Type ni. Dia punya design dia tu bagi Zat sangat cantik lah. Kita berlanjut pula ke scan majalah berikutnya yang memperlihatkan Ultraman Decker Dynamic Type dengan lebih jelas lagi. Bagi Zat, Ultraman Decker Dynamic Type ni design dia bagi Zat memang sangat cantik, simple tapi cantik. Itulah yang Zat suka. Dan dekat bahagian bawah dia tu kita boleh nampak lah Ultraman Decker Dynamic Type ni daripada bahagian depan dan bahagian belakang. Bahagian depan dia bagi Zat tak adalah banyak warna sangat, tapi cuba korang tengok dekat bahagian belakang dia, memang sangat meriah dengan pelbagai jenis warnanya. Ni macam pelik sikit lah, sebab biasanya kalau macam kita tengok Ultraman era New Generation, biasanya depan tu yang orang kata paling meriah dengan gabungan warna dan sebagainya. Tapi Decker ni terbalik, depan tu nampak simple, tapi belakang ni memang cukup meriah dengan pelbagai jenis warna ya. Dan lepas pula kita pun diperlihatkan lah dengan senjata milik Ultraman Decker Dynamic Type ni. Biasalah bila adanya form baru, kita pun akan adalah senjata baru. Senjata baru ni dipanggil sebagai Decker Shield Caliber. Decker Shield Caliber ni boleh jadi bentuk perisai dan juga dia pun boleh berubah menjadi bentuk pedang dua mata. Dan dia punya senjata ni orang kata mirip-mirip lah dengan Kamen Rider Agito punya Shining Caliber dalam dia punya burning form dia. Dan kita pun diperlihatkan lah dengan apa je musuh yang Ultraman Decker ni bakal lawan. Yang pertama tu, Ultraman Decker ni dilihat sedang menggunakan dua senjata dia ya, iaitu Ultra Dual Sword dan juga Decker Shield Caliber dalam bentuk pedang ni tadi untuk bertarung dengan Pandun. Dan semestinya kemunculan Pandun memang dah Zat yang kekalahkan kembali, sebab Ultraman Decker ni menyambut ulang tahun ke-55 Ultra 7. Dan dekat bawah dia tu pula, yang ni Zat rasa korang jangan percaya dulu lah yang Rene Rongga ni akan muncul. Sebab kadang-kadang scan majalah ni dia suka letak raksasa tu orang kata sebagai hiasan je, tak semestinya raksasa tu akan muncul. Dan Ultraman Decker ni sedang menentang Neronga tu sambil memancarkan dia punya kosen ya, yang dipanggil sebagai Diamond Beam. Dan dia punya warna dia tu memang warna emas lah. Dan dekat bahagian tepi dia tu kita dapat tengok Ultraman Decker ni sedang menendang satu musuh. Dan musuh yang dilawan oleh Ultraman Decker dalam gambar tu adalah Terrafacer. Terrafacer ni secara tak sengaja telah pun menjadi jahat dan dia telah pun menyerang Ultraman Decker. Kita berlanjut pula ke scan majalah berikutnya yang memperlihatkan Ultraman Decker Dynamic Type ni sedang bertarung dengan Spearsaurus. Yes, Spearsaurus bakal membuat comeback ya. Dan benda ni akan berlaku di episod 14 dan juga 15. Dan juga dekat sini pun kita dapat tengok lah yang Ultraman Decker ni menggunakan senjata dia, iaitu Decker Shield Caliber versi pedang ni untuk bertarung dengan Spearsaurus. Tapi yang menarik dekat sini bukan Spearsaurus yang akan ditentang oleh Ultraman Decker, tapi Terrafacer pun akan menentang Ultraman Decker. Sebab Terrafacer ni secara tak sengaja telah pun hilang kawalan ataupun dia ni dikawal oleh seseorang yang jahat. Dan itu menyebabkan Terrafacer dan Spearsaurus ni bekerjasama. Dan dekat sebelah tu kita boleh nampak lah yang Ultraman Decker ni menghadapi kesulitan dalam menentang Terrafacer dan juga Spearsaurus ni. Waktu tu Ultraman Decker menggunakan bentuk Flash Type. Dan dekat bawah dia tu pula kita boleh nampak yang tak hanya Ultraman Decker je yang akan bertarung dengan Spearsaurus, tapi Ultraman Decker pun turut memanggil 3 Kaiju Dimension card dia, iaitu Miklos, Agira dan juga Windom untuk menentang Spearsaurus. Dan juga dekat scan majalah ni ada satu lagi benda yang mungkin korang tak perasan lah. Kalau korang dah tengok preview Ultraman Decker episod 14, korang akan perasan lah, yang mana dekat dalam scan majalah ini tak memperlihatkan langsung kemunculan Noise Sailor. Yes, Noise Sailor bakal muncul, maknanya dia tak ada lah orang kata hanya muncul di opening tu sebagai hiasan je, tapi dia akan buat kemunculan secara langsung di siri itu. Dan untuk pengetahuan korang, Decker Dynamic Type tak akan debut dekat episod minggu depan. Sebaliknya Ultraman Decker Dynamic Type ni akan debut dekat episod yang ke-15 ya. Maknanya Ultraman Decker ni akan menentang Spearsaurus ni sebanyak 2 episod ya. Kita berlanjut pula ke scan majalah yang berikutnya ya, yang mana menunjukkan sebenarnya scan majalah ni sebenarnya tak penting mana pun, just orang kata sekadar sebagai informasi tambahan sajalah, yang mana dia menunjukkan raksasa-raksasa tu dalam versi bayi ataupun dalam versi kecilnya lah yang ada. Yang pertama kita ada Elekking. Elekking ni kita dah tengok lah dekat episod yang ke-5, yang mana ada Elekking saiz besar dan juga Elekking saiz kecil bersama dengan Chika dan juga Yuko. Dan dekat bawah tu pula ada Raibasa bersama dengan Hinabasa. Dan yang terakhir ni akan buat kemunculan dekat Ultraman Decker. Biasanya kita tengok Pandun tu dalam saiz yang besar, tapi kali ni ada pula Pandun versi saiz kecil ya. Bila tak tengok Pandun versi kecil ni, teringat pula dekat Ultraman Tiger sewaktu kemunculan Pandun tu, yang mana Pandun ni adalah haiwan peliharaan kepada alien Goose. Tapi sayangnya Pandun tersebut tak dapat diselamatkan oleh Ultraman Tiger kerana dia telah pun dibunuh oleh Ultraman Trigger. Jadi sama ada benda tersebut bakal berlaku lagi ataupun tak dekat Ultraman Decker ni, kita tak tahulah selagi episod ni tak ditayangkan.
Kita berlanjut pula ke scan majalah yang terakhirnya, yang sama macam sebelum ni, tak berapa penting juga. Dia sekadar orang kata macam mempromosikan mainan dia, iaitu Ultraman Decker Shield Caliber ni. Kita pun dia tunjukkan lah macam mana shield ni secara perlahan berubah-ubah menjadi bentuk pedang dia, apa je gimmick yang akan digunakan. Dan dikatakan juga Ultraman Decker ni bakal mensummon shield ni dengan meletakkan tangan dia dekat dia punya kristal dekat kepala dia tu ya. Jadi dia bila dia letakkan tangan dia dekat kristal dia tu, barulah Shield Caliber ni akan muncul. Dan Shield Caliber ni dah nama pun Shield, mestilah boleh digunakan untuk menahan serangan pihak lawan dia. Dan juga dia pun boleh berubah menjadi pedang untuk dikombinasikan bersama dengan Ultra Dual Sword ya. So saya rasa itu je video kita hari ni, membahas tentang Ultraman Decker Dynamic Type, dan juga kita pun membahas Ultraman Decker episod yang ke-13 tadi secara ringkas. Sebabnya episod 13 tu episod recap, jadi Zat tak tahulah nak bahas ataupun tak. Tapi Zat rasa kalau Zat tak bahas, rasa macam rugi pula. Tapi kalau bahas, video ni akan jadi lagi pendek. So Zat nak panjangkan sikit, Zat letaklah bahas scan majalah tu. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan Ultraman Decker episod yang ke-14 nanti, merupakan pembuka kepada separuh kedua Ultraman Decker. Dan apa harapan Izzat harap Ultraman Decker semakin menarik sampai ke penghujung lah. So Ultraman Decker untuk first half memang cukup baik lah, walaupun ada kekurangan dia, tapi so far bagi Izzat sangat suka dan sangat enjoyable lah dengan penuh cerita Ultraman Decker ni. Dan harap Ultraman Decker ni dapatlah maintain jalan pembangunan cerita yang bagus sampailah penyudahnya. Dan kalau boleh, Izzat harap Ultraman Decker bolehlah memenangi Seiyun Award ya, sebagai serial Ultraman yang paling best apa semua. So itu sajalah video kita untuk hari ini. Kalau korang dah tengok Ultraman Decker episode ke-13 tu, apa pendapat korang? Jangan lupa tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Z. Kita jumpa lagi di next video. Okay, Assalamualaikum dan bye.